bersama-sama belajar dalam kaji tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain. Mohon maaf ya, naik kereta jam pula. Kita sambung pada kitab Aqid Al-Jin Mu'min Usul-Din dari Al-Hafidhi bin Muhammad Al-Khatami yang juga dikenali dengan nama Tuan Minal. Asalnya tulisan Jawi, sudah dialih ke tulisan Rumi oleh Ustaz Nurain binti Abu. Ini adalah salah satu kitab syarah bagi Ummul Faraqin, mantan Ummul Faraqin bagi Imam Sanusi. Pada tangan saya pada surat 135, ini pada penafsiran bawah subtopik penafsiran Al-Quran dan hadis, syarah hadis oleh golongan salaf dan golongan khalaf. Dan setengah daripadanya ayat Al-Quran yang ditafsir oleh ayat Al-Quran yang mutasyabihat, penafsiran oleh ulama salaf dan ulama khalaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Shadaqallahul 'azim. Artinya lebih kurang iaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arasy. Surah Taha ayat 5. Maka salaf berkata, ulama-ulama salaf iaitu para sahabat berkata, oleh mereka itu tiada kami ketahui akan hakikat tertinggi itu, tetapi Maha Suci zatnya, zat Allah, diri Allah itu berhubung dengan arasy. Itu penafsiran ulama salaf. Maknanya menyerahkan makna sebenar alal arasy istawa kepada Allah dan pada masa yang sama mensucikan Allah daripada berhubung dengan arasy. Dan khalaf berkata, ulama mutakhirin atau ulama kemudian iaitu selepas sahabat berkata mereka itu, bermula murad yang kendaki dengan tertinggi di atas arasy itu memerintah dan memilih juga. Makna alal arasy istawa itu oleh ulama khalaf ditafsirkan sebagai memerintah arasy atau memiliki arasy. Seperti barang yang telah berkata oleh syair, qad istawa bishrun 'alal iraqi min ghairi sayfin wa damin biharaqi. Artinya sesungguhnya telah memerintah oleh Bishr atas negeri Iraq daripada ketiadaan pedang dan darah yang ditumpahkan. Ya, ini dengan tiada perang. Dan bertanya oleh seorang lelaki akan Imam Malik daripada ayat ini. Satu orang bertanya kepada Imam Malik tentang ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Maka tunduk ia, Imam Malik tunduk akan kepalanya pada suatu ketika beberapa lama. Kemudian berkata ia, bersamaan itu tiada majhul, dan kaifiatnya itu, caranya itu tiada dapat diakal, tidak dapat dipikirkan. Dan beriman dengan dia wajib. Iman dengan ayat tersebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wajib. Dan bertanya daripadanya bid'ah. Zaman Rasulullah tak ditanya ayat itu maknanya apa. Dan tiada aku sangka akan nikah melainkan sesat. Maka menyuruh jauh ia dengan dia, maka keluar dia. Dan telah bertanya oleh Zamakhsyari dan Ghazali daripada ayat ini. Imam Zamakhsyari tanya kepada Imam Ghazali tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka menjawab ia akan dia dengan katanya, apabila mustahil baru engkau kenal akan diri engkau dengan kaifiatnya, caranya atau di mana tempatnya, maka betapa layak dengan kehambaan engkau itu bahawa engkau sifatnya Allah Ta'ala dengan di mana tempat, atau betapa perinya padahal dia Maha Suci daripada demikian itu. Imam Ghazali jawab, Allah Ta'ala ini tak bertempat lah, tak
bertempat tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan setengah daripada barang yang memberi waham, memberi bersamaran, berjisim, berbadan, beranggota badan, itu firman Allah Ta'ala, wa jaa'a rabbuk. Ayat ni panjang, ni potongan ayat ya. Artinya, dan telah datang Tuhan engkau. Suratul Fajr ayat 22. Dan hadis yang sahih, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir wa yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa u'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Tertinil bihram, telah turun Tuhan kami pada tiap-tiap malam kepada langit dunia pada ketika tinggal thuluth sepertiga daripada malam yang akhir, dan berfirman ia, barang siapa minta doa ia akan dapat, maka aku perkenankan bagi dia. Barang siapa meminta ia akan dapat, nescaya aku beri akan dia. Dan barang siapa minta ampun ia akan dapat, maka aku ampun bagi dia. Maka datang Tuhan pada ayat Al-Quran tadi, wajah Rabbuka, dan turun Tuhan pada hadis tadi, memberi waham, memberi kesamaran, keduanya akan berjisim Tuhan. Seolah-olah ayat Al-Quran tadi dan hadis tadi menunjukkan Allah Ta'ala itu berjisim, seolah-olah ada badan, boleh bergerak dari atas ke bawah, boleh datang dari satu tempat ke satu tempat. Kerana tiada dikatakan datang dan turun, melainkan ada tubuhnya. Maka berkata oleh salaf, golongan salaf, para sahabat, datang dan turun itu tiada kami ketahui keduanya. Makna datang tu kami tak tahu, serah kepada Allah. Makna turun tu kami tak tahu, kami serah kepada Allah. Dan bermula khalaf berkata ia, ulama khalaf, ulama mutaakhirin, dan murad yang kendati makna dengan datang itu adab Tuhan engkau atau pekerjaan Tuhan engkau yang melengkapi bagi azab. Dan murad yang kendati makna dengan turun itu malaikat Tuhan kita. Maka berkata ia dengan izin Allah Ta'ala di akhir seperti yang disebut pada hadis. Jadi penafsiran ayat Al-Quran dan hadis yang tentang datangnya Allah, turunnya Allah, itu dua penafsiran dalam ahli sunnah wal jamaah, iaitu ulama salaf menyerahkan kepada Allah, pada masa yang sama mensucikan Allah daripada bertempat. Manakala ulama salaf menafsirkan ayat datangnya Allah itu datang azab, dan turunnya Allah itu malaikat yang turun. Dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah menerima kedua-dua penafsiran, salaf dan khalaf. Namun ada golongan yang bukan ahli sunnah wal jamaah hanya menerima salaf dan menolak bulat-bulat khalaf. Sedangkan pendapat ulama khalaf ini bukan pendapat orang biasa, para ulama. Dan mereka menafsirkan ayat Al-Quran dan hadis tersebut bukan tepuk dada tanya selera, tidak. Bukan buat kerja kumpulan, study group, ini kita bincang apa pendapat awak, tak. Bukan buat musrah, okey ayat ni apa pendapat awak, hadis ni apa pendapat awak, bukan. Dia berdasarkan ayat Al-Quran yang lain dan hadis yang lain, ditafsirkan tu dengan berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis yang lain. Dan mereka layak menafsirkan Al-Quran, iaitu menguasai sekurang-kurangnya 15 cabang ilmu. 15 cabang ilmu tu bukannya ilmu akademik campur apa nama ni DMBI, design, bukan. Ilmu 15 cabang ilmu tu kebanyakannya ilmu bahasa Arab tambah lagi ilmu lain. Ilmu bahasa Arab aja, saraf, nahu
buku tata bahasa Sorof penerbitan kata ilmu badi, macam-macam lagi lah ilmu. Saya nak sebut 15 tu tak ingat, tak hafal 15. Dan 15 cabang ilmu ni bukannya hanya belajar tapi lupa, tak, menguasai. Kalau masa dulu tak ada exam, tapi kalau dibuat exam lah, markahnya tu 100%. Bukan 99 pun tak nak, 100%. Dan mereka, para ulama khalaf ini pun menghafaz 30 juzuk Al-Quran dan menghafaz beribu-ribu hadis. Kalau lah ulama-ulama khalaf ni tak hafal Quran, tak hafal beribu-ribu hadis, mungkin boleh dipertikaikan. Sedangkan hakikat sebenar memang mereka hafal 30 juzuk Al-Quran dan beribu-ribu hadis. Jadi takkanlah boleh disangkan begitu sahaja, ditolak begitu sahaja pendapat ulama khalaf. Kita tak nak pegang khalaf boleh, tapi jangan mengatakan khalaf itu sesat atau salah. Begitu. Dan setengah daripada barang yang memberi waham, memberi kesamaran pada berupa itu barang yang meriwayatkan dia oleh Ahmad dan Syaikhain, ini Bukhari dan Muslim. Hadis anna rajulan daraba 'abdahu fanahahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala inna Allah ta'ala khalaqa Adama 'ala suratihi. Hadis Bukhari Muslim, artinya bahawa seorang lelaki memukul dia akan hambanya, maka menegah akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersabda dia bahawa Allah Ta'ala menjadikan dia akan bagi Adam atas rupanya. Rupanya itu apa? Rupa Allah. Maka ahli salaf, para sahabat berkata oleh mereka itu, bermula rupa itu tiada kami ketahui akan dia, kami serah maknanya pada Allah. Pada masa yang sama, ulama salaf mengatakan Allah Ta'ala itu tak serupa dengan makhluk. Dan khalaf berkata mereka itu bermula murad yang dikehendaki atau maksud dengan rupa itu, rupa Allah itu sifat daripada sama dan basar dan ilmu dan hayat. Rupa Allah iaitu sifat sama Allah, mendengar Allah, sifat basar Allah, melihat Allah, sifat ilmu Allah, mengetahui, dan sifat hayat, sifat hidup Allah. Maka iaitu atas rupa sifat pada jumlah. Dan jikalau adalah sifat Allah Ta'ala itu qadim dan sifat manusia itu baharu sekaligus, nama itu sama. Allah Ta'ala ada sifat sama, manusia ada sifat sama. Allah Ta'ala ada sifat basar, melihat, manusia ada sifat basar, melihat. Allah Ta'ala ada sifat ilmu, manusia ada sifat ilmu. Allah Ta'ala ada sifat hayat, manusia ada sifat hayat. Namun tak sama dari segi hakikat kejadian sebenar. Samanya Allah, mendengarnya Allah, iaitu segala perkara yang wajib akal dan harus akal. Sama di manusia, mendengar di manusia pada zahir sahaja, pada pandangan mata kasar sahaja, seolah-olah manusia ni boleh mendengar. Sedangkan ada ketika ada manusia ada telinga, tak boleh mendengar pun. Dan yang boleh didengar oleh manusia ni yang bunyinya kuat, yang perlahan tak dengar. Apa lagi yang bukan depan mata lagi dah tak dengar, dalam hati lagi tak dengar. Sifat basar, melihatnya Allah, Allah Ta'ala melihat wajib akal dan harus akal. Melihatnya manusia pada zahir pandangan mata kasar, dia seolah-olah manusia itu boleh melihat sendiri, ada kuasa melihat sendiri. Hakikat dia yang sebenar, melihat manusia ni tak memberi bekas. Ada manusia ada mata, tak boleh nampak. Yang ada mata ni pun kalau gelap tak nampak.
contoh blackout yang tadi. Tangguh kuliah. Tak hafal. Buka kitab pun boleh baca. Tutup tak hafal dah. Manusia. Ilmu Allah Ta'ala merangkumi wajib akal, mustahil akal, harus akal. Tak ada permulaan, tidak didahului oleh oleh tak tahu, dan tak lupa. Ilmu manusia didahului oleh tak tahu, kemudian baru tahu. Salah tahu pun ada. Orang Jawa kata misunderstanding. Orang Jawa yang pada cakap Inggeris, dah misunderstood, dia rasa dia pula yang betul. Ada kan banyak manusia kan? Lagi sifat hayat, hidupnya Allah Ta'ala tiada permulaan, tidak didahului oleh tak hidup, dan hidup yang Allah Ta'ala kekal. Manusia ni hidupnya ni sebelumnya tak hidup, kemudian akhirnya mati. Baik, itu maksud lupa Allah Ta'ala. Dan ini dibinakan atas bahawasanya domir tu kata ganti nama pada surat ini itu kembali atas Allah, dengan dalil riwayat yang lain dan riwayat yang dahulu itu, iaitu fa innallaha khalaqa adama ala suratir rahman. Dan setengah ulama menjadikan ia akan domir kata ganti nama pada surat ini itu kembali atas saudaranya yang disoreh akan dia pada tarik jalan yang meriwayatkan dia oleh Muslim dengan lafaz fa idza qatala ahadukum akhahu falyajtanibi al-wajha fa innallaha khalaqa adama ala suratihi. Artinya, maka apabila membunuh oleh seorang kamu akan saudaranya, maka hendaklah menjauh ia akan mukanya. Maka bahawa Allah Ta'ala menjadikan dia akan azab itu atas rupanya. Maka apabila adalah demikian itu, maka sayudianya menghormatkan dia dengan memeliharakan muka dia. Itu muka saudaranya yang dibunuh itulah. Baik. Jadi itu penafsiran rupa Allah Ta'ala. Bukanlah Allah Ta'ala itu ada muka, tidak. Iaitu sifat sama, basar, ilmu dan hayat Allah Ta'ala. Dan setengah daripada barang yang memberi waham, memberi kesamaran, beranggota firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabqa wajhu rabbik. Artinya, dan kekal oleh muka Tuhan engkau. Surah Ar-Rahman ayat 27. Dan lagi firman-Nya, yadullahi fawqa aydihim. Bermula tangan Allah Ta'ala di atas tangan mereka itu. Surah Al-Fat ayat 10. Dan lagi hadis, inna quluba bani adama kullaha kaqalbin wahidin baina usbu'aini min asabi'ir rahmani. Artinya bahawa segala hati anak Adam sekaliannya seperti hati yang satu antara dua anak jari daripada segala anak jari Tuhan yang bernama Rahman. Hadis anak jari Tuhan. Hadis itu betul. Maknanya macam mana? Maka bermula salaf berkata mereka itu, bagi Allah itu muka dan tangan dan segala anak jari tiada kami ketahui akan dia. Ayat Al-Quran, wajah, ayat Al-Quran, tangan, hadis, dua jari, itu kami tak tahu maknanya, kami serah kepada Allah. Tapi pada masa yang sama mereka menafikan Allah Ta'ala itu beranggota badan. Dan bermula khalaf berkata mereka itu bermula murad yang dikehendaki daripada muka itu zatnya, diri Allah. Muka Allah makna yang diberi oleh khalaf zat Allah, diri Allah. Dan murad dengan tangan itu yang dikehendaki dengan tangan Allah itu kudrat, sifat kudrat Allah. Dan murad yang dikehendaki daripada katanya antara dua anak jari, daripada segala jari anak jari Rahman itu antara dua sifat daripada segala sifatnya. Dan dua sifat itu kudrat dan iradat. Jadi itu beberapa ayat Al-Quran yang popular lah.
sampai sekarang masih dibahaskan oleh golongan yang bukan ahli sunnah wal jamaah, masih mempertikai penafsiran oleh ulama khalaf. Sedangkan ulama khalaf ini seperti saya sebut tadi, menafsirkan ayat Al-Quran dan hadis tersebut berdasarkan ayat Al-Quran yang lain dan hadis yang lain, bukan bentuk dada tanya sendiri. Baik, Latifah telah bertanya Asy'arani akan syekhnya, gurunya Al-Khawas, kerana apa mentakwil oleh ulama akan yang memberi waham yang jatuh yang berlaku daripada syarak, dan tiada mentakwil oleh mereka itu akan barang yang memberi waham, memberi kesamaran yang jatuh yang berlaku daripada wali. Maka menjawab ia, ada soalan daripada Imam Sya'rani kepada gurunya Al-Khawas. Jawapannya apa? Jikalau insaf oleh mereka itu, nescaya mentakwil oleh mereka itu akan menjatuh kepada wali yang berlaku kedua itu dengan yang terlebih aula, dengan yang lebih utama, kerana bahawasanya menguzur dengan dhaifnya pada segala ahwal hadrat bersalahan syarak. Maka bahawasanya yang mempunyai makam yang teguh dan terkadang dikatakan bermula syarak itu sayudianya memeliharakan atas yang jatuh yang berlaku daripadanya barang sedapat-dapatnya, kerana bahawasanya ia diikut dengan dia dan tiada seperti demikian itu wali. Maka bahawasanya tiada dipeliharakan atas kalamnya, kerana bahawasanya tiada diikut dengan dia. Maka apabila memberi waham dia, disia-siakan dia. Jadi jawapan itu pun tinggi juga. Dia punya bahasa ni kan, tak berapa nak faham sangat. Orang tanya, Imam Sya'rani tanya gurunya, apa soalan dia? Kenapa ulama mentakwilkan, menafsirkan tentang syarak? Syarak ni maknanya syariat lah, hukum untuk orang awam. Wali Allah tak ditafsirkan. Jadi ulama gurunya Syekh Khawas ni kata sepatutnya lebih bagus lagi kalau ditafsirkan apa yang dikatakan oleh wali itu. Wali Allah ni kadang-kadang dia dah sampai tahap tak nampak makhluk. Jadi kata-kata dia tu dah tak berkaitan dengan makhluk. Contoh, di depan aku, di dalam baju, di dalam jubah ini Allah. Ada pernah ulama wali Allah yang mengatakan dalam jubah ini adalah Allah. Kenapa dia cakap macam tu? Dia dah sampai tahap mencintai Allah dan dah tak nampak makhluk, termasuk diri dia dah tak nampak. Dia hanya nampak Allah Ta'ala, bukanlah nampak dengan mata, maknanya dengan mata hati lah. Kalau dah sampai tahap makam macam ni, dia cakap tu dah tak berkaitan dengan makhluk. Dari segi diri dia, iktikad hati dia tu, kepercayaan hati dia tu sesuai dengan keadaan dia, dah tak nampak makhluk. Jadi tak mengapa. Kata Syekh Khawas, patutnya ini pun kena tafsirkan juga. Maknanya begitu, iaitu dalam jubah ini adalah Allah, maksudnya hanya Allah yang menjadikan segala perkara, dia dah tak nampak makhluk. Dia cakap macam tu sampai tahap dia dah tak nampak makhluk. Bagi diri dia betul selamat, tapi untuk orang lain yang dengar salahlah, tak boleh. Orang awam macam saya, macam kita ni tak sampai tahap begitu, tak boleh kita sebut dalam jubah ni Allah. Sebab apa? Dah menyerupakan diri kita dengan Allah, ataupun menyerupakan Allah dengan kita. Tahu faham Ustaz? Tak apa, dia sekali tak cukup, kita banyak kali. Saya nak ulang banyak kali hari ni, nanti jadi bosan pula. Tak apa, nanti lain kali ulang lagi. Saya kemarin pun nak faham pun bertahun-tahun juga. Baik. Jadi para ulama khalaf menafsirkan Al-Quran yang nampak, yang semua orang ikut, yang semua orang baca.
oleh Allah kita semua jumpa. Itu jawapan kepada Imam Syarani oleh gurunya Al-Khawas. Dan hasil kesimpulannya dan hasil tariqat jalan salaf dan khalaf itu ahli sunnah. Kedua-dua salaf dan khalaf itu ahli sunnah, betul, benar. Bukannya salaf betul, khalaf salah, tidak. Dua-duanya betul. Baik, untuk pelaksanaan tuan-tuan, minta maaf pendek sikit kuliah kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar bersama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, kita amalkan dan sampai-sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatal taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.